بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب شيخنا وربنا ومرشدنا سيد الإمام الحبيب محمد بن سعد بن حبيب، أن الله يرفع علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وأن الله يبارك لنا في شهر شعبان ويبلغنا وإياكم شهر رمضان على من هو أسرفنا صالح، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرى وتطاب الحوائج وتنال به الرخائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل وسلم على نور الأنوار اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قد ضاقت حيلتي أدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني واجمعنا به في كل أطواري، وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dah masuk pada bulan Rajab, kita dah masuk pada bulan Sya'ban. Kita berada pada minggu yang pertama daripada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkatkan kita pada bulan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan insya-Allah. Muka surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung pembacaan kitab Khulubuna yang disusun oleh Tuan Guru Sayyidil Imam Al-Habib Muhammad bin Sa'ad bin Habib. Pada muka surat 16, Amal Islam bima'na sahih, ad-dinul kamil wal mabda'ul azim wal manhajul syamil alladhi ata min rabbis sama' liyahkum tasarrufatil bashar wa harakatuhum fi sa'ir syu'un hayatihim fala ya'rifu thumma yatahaqqaqu bihi al-ba'd aw dalil. Apa
dan sampai beliau mendatangkan contoh-contoh yang memperjelaskan ada orang mengaku saja dirinya Islam, tapi dia macam-macam hilang, macam-macam segala macam sebab, segala macam excuses yang dia kasihkan. Ya, sebab apa? Sebab mementingkan dirinya sendiri dan mengikuti hawa nafsunya. Maka sekarang Tuan Guru Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Sa'ad bin Habib memperjelaskan dengan kita wa ammal Islam bima'na sahih, dan ada pun yang disebutkan, yang dinamakan Islam dengan makna yang betul, dengan cara yang betul, ia adalah ad-dinul kamil, ia adalah agama yang sempurna. Maksud sempurna, tidak ada cacat celah dan tidak ada salah dalam agama tersebut. Wal mabda'ul azim, dan mempunyai prinsip-prinsip yang tinggi, mempunyai apa? Prinsip, maksud prinsip di sini mempunyai cara-cara yang benar-benar daripada landasan jalur yang betul. Wal manhajus syamil, dan mempunyai sistem yang menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Di dalam agama Islam ini di dalam agama Islam ini bukan hanya disuruh kita tutup aurat, bukan hanya disuruh kita solat, tetapi apa? Kalau kita ibaratkan human being from head to toe, dari kepala sampai ke kaki, everything complete. Buktinya para jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, di dalam kitab-kitab para alim ulama seperti kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau memperjelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah bagaimana cara orang itu tidur dalam agama Islam, bangun tidur dalam agama Islam. Bangun tidur itu buat apa? Bagaimana cara masuk toilet, bagaimana keluar toilet, bagaimana tatkala di dalam toilet sampai begitu terperinci. Itu maksudnya wal manhajus syamil alladhi ata min rabbis sama' liyahkuma tasarrufat, yang mana agama Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk memandu, untuk Allah Subhanahu, datang dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu terpimpin hidupnya di muka bumi Allah taala ini, agar manusia itu selamat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, agar manusia itu berjalan dengan jalan landasan yang betul. Kalau dia mengaku diri dia Islam, maka begini caranya. Dan juga diperjelaskan dan kegiatan mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Maksudnya apa? Datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ia akan memandu urusan manusia, dan juga apabila manusia mengamalkan, maka kehidupannya akan tenang. Mengamalkan isi kandung apa yang ada di dalam agama Islam. Ada orang mempunyai fahaman yang sempit, ada orang memperjelaskan agama Islam tak ada lain, suruh kita sembahyang saja, suruh kita berfikir saja, suruh kita baca Quran saja. Baik, kalau orang itu dia nak hidup, macam mana para jemaah sekalian? Maka kalau dia nak hidup, dia perlu makan, dia perlu minum. Macam mana nak makan, macam mana nak minum? Dia perlu cari makan dan minum tersebut. Macam mana cara dia nak cari? Kerja. Dan kalaulah dia itu manusia, para jemaah sekalian, boleh tak manusia hidup sendiri? Manusia tak boleh hidup sendiri. Manusia mesti hidup dengan pasangannya. Lelaki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya lelaki. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kata Allah Taala. Sesungguhnya kami menciptakan, ya, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua, kamu semua wahai makhluk Allah Taala, berpasang-pasangan, lelaki pasangannya dengan perempuan, perempuan pasangannya dengan lelaki. Kalau dia haiwan, ya, kalau dia binatang, animal, berjantan dengan betina, betina dengan jantan. Nah, begitu cara dia, para jemaah yang dirahmati Allah. Sampai-sampai bagaimana cara manusia itu nak hidup sama-sama, maka didatangkan hukum nikah kahwin. Cara nikah begini, rukun-rukunnya begini, syarat-syaratnya begini, ya.
dah diselesaikan dan dijelaskan hukum nikah kahwin, diajarkan juga bagaimana cara buat walimah. Ya, walimatul urus. Ya, bagaimana cara kita buat, bahasa kita bilang apa? Jemputan para jemaah sekalian. Macam mana cara kita buat jemputan? Itu dia. Ya, diajarkan di dalam agama Islam. Dan apabila sudah berumah tangga, maka ada hukum lagi yang bersangkutan. Apa dia hukum dia? Salah satu daripada hukumnya adalah suami itu dia wajib memberikan tempat tinggal, memberikan makan, pakaian, memberikan nafkah. Itu dia. Ya, dan isteri pula bagaimana? Isteri pula tak boleh buat sesuka hati dia. Dia kena patuh kepada suami. Suami kalau dah jelaskan suami tak mahu, maka isteri tak boleh maksa. Isteri wajib taat kepada suami. Nah, ini didatangkan hukum nikah kahwin. Kalaupun bertengkar antara suami dan isteri, macam mana cara bertengkar para jemaah sekalian? Ada orang apabila bertengkar sudah marah, akhirnya keluar perkataan yang kesat, keluar dengan perkataan keji, perkataan maki sana dan sini. Apa hukumnya? Itu ada hukum di dalam kitab-kitab fikih. Tak boleh suka-suka hati. Ya, tak boleh suka-suka hati. Isteri cakap dengan suami, aku benci kau, aku tengok monyet dekat suhu sama dengan kau. Itu ada hukum dekat dalam kitab fikih. Tak boleh suka-suka. Suami pula cakap dengan isteri, ya, aku pun benci dengan kau. Aku tengok dekat suhu, pada suhu tu lagi lawa daripada kau. Contoh kan, kerbau lagi lawa daripada kau. Ya. Aduh, ini apa hukum dia? Ini apa hukum dia para jemaah sekalian? Tak boleh suka-suka. Ya, tak boleh suka-suka. Ada pula akhirnya apa? Suami itu apa? Awak tak nak dengar kata-kata saya cerai dengan awak. Suka-suka dan cerai-cerai lah. Ingat apa? Hukum nikah kahwin ni macam orang main chess, macam orang main dam. Suka dia makan, tak suka dia tak makan. Tak boleh. Ataupun apa? Si isteri membilang apa adalah, Allah, awak tu miskin, yang kaya tu saya. Gara-gara awak kahwin dengan saya lah awak tu dapat rumah besar, dapat kereta besar, dapat makan sedap. Sekarang ni awak dah apa? Sudah, saya tentang awak. Kalau awak berani, ceraikan saya. Ini apa macam? Ya, tak boleh suka-suka. Ataupun apa? Suami dia bilang, awak ingat apa? Saya takut dengan awak. Saya laki-laki tau, saya boleh kahwin lagi. Ya, kena hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Tengok agama Islam, bab nikah kahwin pun dia teliti betul-betul. Ya, bab segi ibadah dia teliti betul-betul. Ya Allah, kalau kita cakap tentang bab muamalat jual beli, ikat jamin antara satu dengan yang lain, ya, jadi guarantor dan sebagainya, pinjam meminjam, itu dalam agama Islam diteliti betul-betul. Sampai-sampai ada di dalam keterangan fikih itu diperjelaskan apa? Awak kalau memikirkan seseorang, katakan saya pinjam duit dengan awak, lepas tu saya nak musafir. Apa syarat dia? Syarat dia saya perlu jumpa awak, minta izin dengan awak. Kalau awak tak izinkan, maka saya tak boleh musafir. Kalau saya nak musafir juga, hukumnya saya musafir dengan maksiat. Dengan maksiat macam mana? Ya, biasa kita tahu orang musafir dia dapat keringanan. Apa dia? Dia boleh buat solat jamak, dia boleh buat solat qasar. Baik, kalau dia tak dapat keizinan, sebab saya ada hutang dengan awak, haram hukumnya saya buat solat jamak, saya buat solat qasar walaupun saya musafir. Tengok para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini dijelaskan. Jadi macam mana Ustaz? Kita sekarang ada hutang, saya beli kereta hutang, saya beli barang-barang dekat kos hutang. Hutang yang dimaksudkan di situ adalah apa? Awak dah ikat dah, awak dah sign dah dengan kedai tersebut. Awak tiap-tiap bulan memang awak kerja ada gaji, jadi tiap-tiap bulan nanti hutang tersebut yang awak beli, hutang rumah, hutang kereta, hutang
apa-apa barang-barang yang di dalam rumah itu dari gaji awak berarti apa? Sudah ada jaminannya. Itu boleh kalau nak musafir. Ini tahu-tahu saya datang jumpa awak, saya bilang awak, saya nak pinjam duit dengan awak 100,000. Jaminan dia apa? Itu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, begitulah dia agama Islam ni. Sebab itu dijelaskan ni Allah Taala turunkan agama ni agar supaya manusia itu hidupnya selamat. Tapi ada pula manusia itu hidupnya tak selamat. Sebab apa? Seperti pelajaran-pelajaran yang lalu, dia ngaku diri dia Islam, tapi macam-macam dia punya. Ya, senang cakaplah. Dia punya rojak, dia punya darjah, macam-macam macam sekalian. Kalau darjah betul, kena daging kambing rusuk sedap. Betul-betul. Ya, rojak betul, kena sambal kacang petis. Lagi rojak buah kena waktu-waktu ini. Saya pun lapar ni. La ilaha illallah. Begitu dia. Para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, maka dijelaskan, maka tidak wajar hanya sebahagian atau bilangan kecil daripada kaum muslimin yang benar-benar mengenal agama Islam. Maka tidak wajar, maksudnya apa? Tak baguslah kalau dia ngaku diri dia Islam tapi dia tak faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan apa? Dengan agama Islam ini. Ya, dia kena tahu lah selok-belok dia macam mana. Ya, kemudian bila dah tahu, dia kena amalkan para jemaah sekalian. Nak amalkan pun kena tahu cara yang betul. Ya, contoh dia dah tahu dalam agama Islam wajib kita solat, mesti solat dengan cara yang betul. Tak boleh solat main-main. Angkat takbir kena betul, rukuk kena betul, baca Fatihah kena betul, sujud kena betul. Ya, syarat dia, rukun dia, perkara yang membatalkannya, apalagi sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, semua kena tahu. Tak boleh main apa. Yang penting aku sembahyang, habis kita. Yang penting aku ikut imam. Imam buat apa? Oh, imam angkat tangan macam ni, aku pun angkat tangan macam ni. Bayangkan kalau imam angkat tangan macam ni, lepas tu dia tak taruh sini, dia taruh sini. Macam apa sebenarnya? Kita pun ikut ke taruh sini lah. Tu dia. Kena tahu cara dia. Ya? Imam baca Fatihah. Imam baru mula Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia kalau dah amin. Bila dah belum dia tengok. Betul-betul baca masjid. Tu dia. Ya? Kan ada cerita Melayu dulu, cerita kelakar-kelakar. Ya? Supaya yang subur dengan gunung kan. You want short one or long one? Dia bilang, kan? Tu, akhirnya apa? Dia long one gunung. Dia bilang, short one gunung. Mana ada punya itu? Mana boleh? Ya? Disuruh kamat, akhirnya jadi apa? Takbir raya. Akbar. Ini berapa bulan? Kena tahu pada jemaah yang dirahmati Allah. Inilah dia yang dimaksudkan dengan agama Islam. Agama Islam ini sempurna. Udkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah Ta'ala. Masuklah kamu di dalam lingkungan aku dengan sempurnanya, dengan seluruhnya. Masuk. Berarti apa? Kita kalau jadi orang Islam, jangan separuh-separuh. Jangan malu-malu pada jemaah sekalian. Tak apalah Ustaz, nanti orang bilang kita, alamak kau ni, kita nak ajak meeting pun susah. Baru duduk meeting, barulah start meeting. Kalau bilang tunggu sekejap aku nak sembahyang lah, dah masuk waktu lah. Nanti boleh sembahyang lah. Tak boleh. Kalau tengah meeting ke, pakai meeting ke, dating ke, apa sekali, kalau sudah dengar Allah Ta'ala panggil hayya 'alas salah, maka tinggalnya bismillah saja. Tak ada tunggu lagi. Tak ada tunggu lagi. Begitu je. Masuk terima semua. Kalaulah dalam agama Islam dah dijelaskan benda itu haram, maka haram. Dia tak akan jadi halal. Orang malam tak ada cerita benda haram boleh jadi halal. Tak ada. Ya? Kalau dah Allah dah bilang benda najis itu adalah haram, ya haram, selesai. Ya. Tapi Ustaz, saya minum ni tak mabuk Ustaz, jadi tak haram lah. Kena faham juga lah awak minum apa. Kalau kita minum arak, walaupun katakan awak minum arak tak
sebab arak itu dah dihukumkan haram. Selesai. Ya, selesai. Walaupun tak mabuk. Sekarang kalau awak minum batu, tahu-tahu awak mabuk, berarti apa? Hukum awak saja minum batu itu haram sebab awak mabuk. Dalam keterangan ulama fikih jelaskan, kullu muskirin haram. Setiap benda yang memabukkan adalah haram. Jadi siapa yang boleh minum air bandung tersebut? Orang yang tak mabuk lah. Contoh saya. Contohnya begitulah sekiranya. Begitu dia. Ya, begitu dia. Kena faham betul-betul. Inilah yang dimaksudkan dengan agama Islam. Ya, agama Islam dia lengkap para jemaah sekalian. Diajarkan ya aurat laki-laki pusat sampai lutut, selesai. Ya, tak adalah ustaz sekali-sekali ustaz kita pergi laut pakai seluar pendek. Awak pergi laut ke, pergi swimming pool ke, tak boleh. Dalam aurat dia kena tutup. Kalau kita buka kitab fikih dalam bab aurat, awak masuk toilet, awak sendiri masuk toilet. Dalam toilet tu awak seorang saja, tak ada orang lain. Tak ada orang lain. Awak nak mandi, berjawab apa? Mama kata awak telanjang. Buka baju kalau dah jemaah sekalian. Apa hukum kita sendiri tengok aurat kita? Apa hukum? Ada hukum tu. Tak haram, dia bilang makruh. Boleh. Tengok aurat sendiri itu makruh. Apa tak lagi tengok aurat orang? Ya. Sama juga aurat orang perempuan. Dan dijelaskan orang perempuan tu kena tutup. Kena tutup. Tak ada cerita yang orang perempuan tu hari ni cuaca panas jadi tak payahlah pakai tudung very hot. Ya. Besok ni sekarang ni aku musim hujan sejuk lah. Jadi kita menutup lah. Yang macam kena hati-hati. Ada pembahasan para alim ulama panjang lebar dia bahas. Walhasil para jemaah sekalian, agama Islam agama yang lengkap. Agama Islam agama murni, agama bersih, suci, menaikkan martabat manusia. Agar supaya manusia itu hidupnya dekat dunia ini, maaf kata kita maaflah pada jemaah sekalian, dia tak hidup seperti binatang. Ya, dia tak hidup seperti binatang para jemaah sekalian. Ya, kita nak makan, macam mana cara kita makan? Macam mana cara kita makan? Ada duit beli. Tak ada duit mungkin kita boleh minta orang. Cuba awak tengok monyet, dia makan macam mana? Dia naik pokok dalam apa dia penting makan. Dan saya begitu. Betul-betul pada masa itu. Cuba bayangkan, awak terus masuk kedai terus ambil terus dalam makan. Tahu-tahu orang bilang, oi monyet macam itu. Marah gitu. Marah gitu. Apa kau pegang aku monyet? Dan tapi dia kata aku bilang monyet. Tengok bagaimana gitu. Itu dia. Ya, ingat para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, agama Islam ni agama akhlak, sopan santun, ya, agama tata krama. Ya, macam mana kita jumpa orang, assalamualaikum, jumpa orang, jangan jumpa orang, oi, apa jumpa orang, oi. Ada lagi orang tahu apa? Bukan assalamualaikum, dia maki jumpa orang. Celaka kau, dia bilang, ni macam ni. Jumpa orang kata celaka, kenapa cerita ni? Ya, la ilaha illallah. Tahu dia jumpa orang, engkau hidup lagi aku ni dah mampus dah. Ini apa cakap macam ni? La ilaha illallah. Patut tanya assalamualaikum. Apa khabar? Baik je. Lama kita tak jumpa ni. Kan bagus. Tahu jumpa? Hidup lagi kau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini lagi yang terjadi pada jemaah sekalian. Baik, apa kata Tuan Guru Al-Umar bin Muhammad bin Zalid bin Habib? Ammal kathir mimman 'udda 'alaina fil alif milyun musliman. Sedangkan majoriti orang-orang kaum muslimin yang mencecah kepada apa? Mungkin ada 100 juta ataupun 1 bilion ataupun berapa juta dah orang Islam. Fahum ahlul inhilal. Adalah orang-orang yang melepaskan diri daripada agamanya. Ya, maksudnya apa para jemaah sekalian? Kebanyakan orang zaman sekarang ngaku diri Islam tapi dia melepaskan diri daripada agama agar supaya dia nak hidup senang.
agar supaya apa yang dia nak buat semua boleh. Padahal hukum Islam tak boleh. Ya, kalau ada isu-isu nak, tapi dia nak lepaskan diri dia. Ya, dia nak lepaskan diri dia. Sana'athum aydil a'da, laisa lahum hammun wala syaghlun illa bizukharifid dunya wa isbaghish syahawat. Ya, mereka adalah orang-orang yang nak melepaskan diri daripada agama kepada yang direka oleh tangan-tangan musuh. Mereka hanya mementingkan dan menyibukkan diri dengan hiasan-hiasan dunia dan memuaskan syahwat mereka. Sebahagian besar umat Islam nama saja Islam, tapi bagaimana dia tak amalkan betul-betul, dia lepaskan diri dia dari Islam. Jadi dia nama saja Islam, tapi dia tak ikut undang-undang Allah Ta'ala. Dia ikut undang-undang manusia yang mana undang-undang tersebut tidak sesuai sama sekali dengan undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak sesuai sekali dengan Al-Quran, tidak sesuai sekali dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan ijma' dan qiyas pendapat nasihat para alim ulama. Tapi dia buat dia punya suka. Yang penting kedudukan aku tetap, gaji aku tetap, aku dapat 1 bulan ribu-ribu, dan tetap aku ada pangkat macam ini. Itu orang nak cakap aku tak betul ke apa, dia punya pasal. Kan ada orang lagi tu kan, gila harta, gila pangkat, gila tahta. Agama digadaikan, dijual beli agama Islam. Sampai-sampai dah sah-sah undang-undang tersebut adalah undang-undang yang salah daripada agama Islam. Dia cuba cari, dia ungkal sana, dia congkel sini, dia masuk sana, dia gali lubang, dia tutup lubang, dia keluar sana, dia masuk kanan, dia keluar kiri, dia keluar atas, dia masuk bawah, dia begini, sampai dia berjaya. Satu soalan, sampai bila dia berjaya? Sampai bila dia berjaya? Mungkinlah kalaulah dekat dunia dia boleh berjaya, tidak akhirat Allah akan panggil dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima yaksibun. Itu Allah sebut dalam surah Yasin. Pada hari tersebut habis, mulut dah tak boleh cakap dah. Sekarang ni mulut boleh cakap. Sekarang ni mungkinlah dia boleh buat sesuatu sampai orang terdengar dia cakap, betul juga. Tapi pada hari tersebut mulut tak boleh cakap. Waktu kami menaiki dan akan berkata-kata tangan mereka. Allah akan tanya pada jemaah sekalian. Allah kasih kita mata, Allah tanya, aku kasih kau mata, apa kau buat dengan mata kau? Aku kasih kau kehidupan, apa kau buat dengan kehidupan kau? Aku kasih kau perut, apa kau masukkan dalam perut kau? Aku kasih kau tangan, telinga, semua Allah akan tanya. Ya, semua Allah akan tanya. Dulu kau bujang, dulu kau anak dara, belum kahwin, sekarang dah kahwin. Okey, bila dah kahwin, ya, bila dah kahwin kau bergelar sebagai seorang suami. Bila dah ada anak, kau bergelar sebagai seorang ayah. Engkau bergelar sebagai seorang isteri, bergelar sebagai seorang ibu. Baik, apa kau buat kepada suami kau? Apa kau buat kepada isteri kau? Apa kau buat kepada anak-anak kau? Allah ada sebut tu di dalam Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluha an-nas wal hijara. Allah Ta'ala sebut qu anfusakum. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, jaga diri kamu, jaga diri ahli keluarga kamu. Jangan sampai kamu, ahli keluarga kamu menjadi bahan pembakaran api neraka. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut, ya, jangan sampai kita ni bawa ahli keluarga kita pun, jom mari masuk neraka ni, kita hidupkan api neraka. Apatah lagi
Ya, baik dia ustaz pun, dia ketua apa sekalipun, makan apa sekalipun, dia tahu dia benda salah ni. Tapi apa nak buat ustaz? Kita terpaksa ustaz gini. Seharusnya mesti tegas. Ada kalanya kita boleh lembut, tak ada masalah, boleh lembut, tak no problem pada masalah, boleh. Ada orang berfahaman apa? Kita orang Islam ni tak boleh hidup kaya-raya tau, mesti hidup miskin aja. Kenapa mesti hidup miskin? Cuba tengok Rasulullah hidup dia macam mana. Susah tak senang? Susah Rasulullah. Jadi kita ni sekarang ada duit, tak boleh beli kereta. Rasulullah tak ada kereta. Macam itu bodoh namanya. Agama Islam tak larang kita nak jadi kaya. Jadi kaya apa silakan. Silakan. Allah kalau bukakan pada awak pintu rezeki, alhamdulillah. Boleh tak apa? Ya, Allah nak jadikan awak orang paling kaya dekat Singapura. Ya, tahu-tahu orang lain mampu beli kereta, hutang. Awak bukan beli kereta, awak mampu beli kapal terbang cash ni. Macam boleh kita jadi gitu? Kalau Allah berkehendak jadi selesai. Apa yang tak boleh? Ya, awak duduk relax, goyang kaki je. Apa pasal? Awak ada hotel, ada pam minyak, ya, ada kapal terbang. Masya Allah, kaya betul ni. Nak apa je? Trump dalam page dah selesai. Boleh jadi, tapi kena ingat, tak boleh nak jadi orang kaya pun boleh, tapi halal haram kena jaga. Tak boleh sesuka hati. Kalau dah hukum begini, ya begini. Ya, jadikan kita ni hidup dekat dunia ni, apa saja yang Allah berikan kepada kita, kita amalkan sebagai bekal untuk kita balik kepada Allah. Kita kalau nak pergi jemputan, apa yang kita siapkan? Baju kita siapkan, betul-betul. Dah setrika, dah gantung, dah sebagainya. Ya, lepas tu tanya lagi, kita punya saudara ni buat kerja kahwin lah, baju kaya apa? Biar semua sepasang. Cari dia dulu. Ya, tak apalah, kita nak beli kain yang bagus lah, kita nak pergi hantar tailor jahit lah. Berapa? Tailor pun, awak nak pattern gini, potong dia gini. Harga dia 400. Alah, 400 saja. Betul lah kata-kata banyak-banyak dia. Ya, kalau nak pergi jemputan dia boleh siapkan, nak pergi kerja dia boleh siapkan ini form kerja, ini file apa nak bawa meeting tu begini. Kita satu hari balik rumah kita yang kekal. Ya, bukan balik rumah HDB ni, tak ada. Rumah HDB tu kena bayar, cukai pintu bayar, api air bayar. Ini rumah pintu tak ada, tingkap tak ada. Tembok je sekarang dia kasih konkrit tu. Ya. Dalam tak ada katil, tak ada tilam, tak ada aircon, tak ada kipas, tak ada bantal, tak ada selimut, ada tanah aja yang pegang. Ya, kita akan balik. Agak-agak bila kita balik tak tahu. Gara-gara tak tahu kalau kita kena siap. Itu pun ada orang juga mempunyai pemikiran. Bagaimana? Kan tak tahu kan bila nak mati kan? Nanti bolehlah. Life begins at 40, brother. Ya salam. Nantilah kita punya CPF lagi sekejap lagi keluar. Nanti bila CPF dah keluar lah, baru nanti kita pergi masjid, kita pergi haji, kita amal ibadah. Besok mati kena langgar MRT macam kalau besok awak stres, orang naik MRT tapi awak terjun dekat dalam rel MRT, mati. Macam apa? Orang naik kabel car cantik ni, awak naik kabel car, buka kabel car terjun nanti. Betul tak betul banyak mazhir? Ya? Orang potong pisau nak potong, tak potong ayam, potong kentang, potong lada. Awak tu potong ke mati beza. Ya? Buat video tengok kat cermin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mati. Masuk syurga. Tu bukan masuk syurga, masuk neraka. Ya? Masuk neraka, banyak maksudnya.
Kena hati-hati. Ya, kena hati-hati. Mereka hanya mementingkan dan menyibukkan diri mereka dengan hiasan-hiasan dunia. Maksud hiasan dunia itu apa? Ya gila dengan makan, gila dengan harta, gila dengan tahta. Ya, yang penting aku tiap-tiap bulan ribu-ribu dapat apa? Buat salah pun tak apa. Dan memuaskan syahwat mereka. Memuaskan syahwat mereka. Syahwat mereka apa? Aku nak jadi begini. Aku nak duduk dalam kursi jabatan ini begini. Jadi forever orang nak hormat aku je. Ya, jalan mana-mana dia meningsa. Jalan mana-mana Assalamualaikum. Ya, orang hormat aku je. La ilaha illallah. Mereka tidak mengindahkan dan tidak mempunyai kecenderungan kecuali kepada syahwatnya saja. Dia hanya apa? Dia tak mengindahkan hukum Allah Ta'ala. Dia hanya mementingkan diri dia sendiri, pangkat yang dia gila-gilakan, martabat yang dia gila-gilakan. Kebanyakan atau sebahagian daripada mereka menghabiskan malam mereka dalam keadaan terjaga tetapi terlihat dalam aktiviti yang kecil. Awak kalau buka kitab-kitab para alim ulama, buka kitab Imam Ghazali para jemaah sekalian. Itu kitab Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah. Itu paling bagus para jemaah sekalian. Sebab apa? Imam Ghazali ajar kita. Ya, dia ajar kita dari awal kita bangun tidur sebelum terbit matahari sampai tergelincir matahari, sampai terbenam matahari, sampai kita tidur balik. Walhasil Imam Ghazali ajar kita dari bangun tidur sampai tidur. Apa sepatutnya kita buat? Apa sepatutnya kita buat? Ya, apa sepatutnya kita buat? Malam hari buat apa bagus? Malam hari buat apa bagus? Malam hari kalau kita buka di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada sebut tentang orang-orang yang menghiaskan malam tersebut. Ya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an. Yang mana mereka meninggalkan tempat tidur mereka, mengkorbankan tempat tidur mereka, dikorbankan ekor, dikorbankan selimut, dikorbankan bantal, dikorbankan tilam, ya, dikorbankan baju tidurnya. Tapi mereka apa? Mereka bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah kerana takut akan siksanya Allah Ta'ala. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW jelaskan apa? 2 rakaat saja orang yang beriman lebih baik daripada beribadah puasa selama setahun. 2 rakaat. 2 rakaat orang yang beriman di tengah malam fi jawfil lail lebih baik daripada orang yang beribadah puasa setahun. Apa maksudnya? Dia puasa-puasa tapi tak ibadah apa-apa. Ya? Sebelum subuh makan, lepas tu tidur, lagi 5 minit nak maghrib bangun sebab nak makan lagi. Buat apa puasa macam ni? Lebih-lebih buka, jangan makan. Habis apa? Minum kelorok lagi bagus. Buat apa orang makan? Orang makan sebelum imsak, sebelum subuh ni sebagai bekal biar puasa tu kuat. Ya, pagi hari, tengah hari panas, cuaca terik, kita lemah dan sebagainya. Bila kita makan kita kuat. Ini puasa tapi hikmah pun tidak, apa pun tidak. Allah Akbar. Kau baru lagi 5 minit nak maghrib dah bangun. Bangun pun apa? Bangun pun tak ada baca doa, bangun tidur, tak bangun tak apa. Allah wala quwwata illa billah. Macam nak tidur pun tak ada baca doa, tak ada apa, tahu nak tidur, loncat tak kata, tarik selimut, tidur di situ. Ya, orang tidur ni, kau tidur bangun nak subuh, syarab you. La ilaha illallah. Padahal tu kejut, bukan apa, bukan dikejutkan, bukan apa. Minta duit lah, aku nak duit.
menerima solat subuh dah paling sikit 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Allahu Akbar. 2 rakaat pun banyak orang bontek. Apatah lagi kalau subuh itu dijadikan seperti zuhur, asar, isya 4 rakaat. Macam 2 rakaat pun la ilaha illallah. Saya rasa lah kalau penduduk kawasan Big Road ni subuh semua datang masih Raja Fatimah tak cukup di masjid tu. Betul-betul macam mana? Tak cukup. Terpaksa pergi masjid Sultan. Kalau dekat kawasan Arab Street semua dah subuh pergi masjid Sultan, tak cukup tu masjid Sultan. Kan ada sekarang kan orang apa yang dia buat tu apa? Dia galakkan sembahyang subuh kan? Subuh macam Jumaat. Subuh macam sembahyang Jumaat. Betul. Betul. Seharusnya begitu pada jemaah yang dirahmati Allah. Tapi itulah Allah Akbar. Ya, zaman sekarang takut kita tengok pada jemaah sekalian. Padahal kita kejutkan dia, bangun kejutkan dia agar dia bangun untuk buat kebaikan. Allah kita. Kau sebelum melempang belakang. La ilaha illallah. Kalau saya lah ada orang jawab itu, apa saya bilang? Lempang, mulut kau belum makan siapa laku kan? La ilaha illallah. Hati-hati pada jemaah sekalian. Dan menghabiskan waktu siang mereka dengan perbuatan-perbuatan mungkar yang dahsyat. Apa perbuatan-perbuatan mungkar yang dahsyat? Ya, pada waktu malam dia dah sia-siakan waktu malam tersebut. Pada waktu siang pun apa? Dia buat perkara-perkara mungkar. Perkara apa yang dimungkar? Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Contoh katakan dia businessman, macam mana cara nak tipu orang supaya berdapat? Betul, bisnes lah katakan. Ya, contoh lah katakan. Ya, ataupun dia ada ilmu, macam mana aku nak gunakan ilmu aku ini supaya aku boleh mengauk keuntungan. Aku boleh begini, aku boleh begitu, aku boleh begini. Allah Akbar. Maka akhirnya apa? Ya, apa Islam ini sebenarnya? Dia kata di Islam macam mana ni? Betul tak? Islam macam mana ni? Ya. Cubalah kalau ada orang Islam yang beramal seperti ini, kita pun cakap dengan dia. Kau kata Islam tapi kau tak sembahyang, kau bermaksiat, kan lebih baik kau jadi orang kafir saja, murtad saja sudah lah. Macam marah lagi. Marah. Kau suka-suka semua. Aku murtad, gila tu kau. Tapi dia jadi orang Islam tapi dia tak amalkan. Wah. Kenapa dia nak menampahkan dirinya masuk ke dalam neraka? Seharusnya dia orang Islam, dia amalkan ajaran agama Islam. Jangan malu, jangan takut nak mengamalkan ajaran agama Islam. Ya? Jangan malu, jangan takut. Tapi itulah zaman sekarang dia bilang apa? Namanya ni sikit dia tak up-to-date Allah. Sikit-sikit pergi masjid, sikit-sikit pergi masjid. Allah. Ya. Padahal pergi masjid baik ke tak baik pergi masjid? Baik, bagus. Sikit-sikit sembahyang, sikit-sikit sembahyang. Sekali-sekali cuti malaikat pun pernah dah tengok kau sembahyang. Yang mana waktu malaikat pernah tengok sembahyang? Ada orang macam-macam rasa. Macam-macam rasa. Alah, sekali-sekali boleh. Mana boleh sekali-sekali? Sekali-sekali macam mana? Okeylah, hari ni kita minum teh, besok kita minum bir sekali. Mana boleh? Mana boleh? Tak ada lah Ustaz, kita tak minum satu gelas lah, tak minum satu botol. Satu sudu je. Sudu besar kecil je. Jamak sikit mana je. Tak boleh. Selesai lah kita dah. Ada makanan yang sehat, minuman yang sehat. Dia cari makanan dan minuman yang tak sehat. Kalau tahu sakit, jatuh, ambulans datang ambil, masuk hospital, bagi kat katil, doktor pun datang, cek sana, cek sini, cek sana, cek sini. Doktor pun bilang, abang, sorry abang, awak punya badan tak sehat. Dalam badan awak macam-macam penyakit, awak boleh hidup lagi 10 hari
lagi. Baiklah. Macam bagulah mana tasbih aku, mana sejadah aku, mana masih Hajjah Fatimah, mana harga usaha asal, aku nak pergi jumpa dia. Repot dah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita pada jemaah sekalian. Allah terima semua amal ibadah kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah berkatkan kehidupan kita. Allah berkatkan rezeki kita. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.